Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke modul penulisan e-book. Untuk asas penulisan e-book, tahniah kepada tuan-tuan perempuan yang telah selesai menamatkan tugasan sebelum ini. So hari ini kita akan masuk ke asas penulisan e-book pula. Apa itu e-book? Okey, apa itu e-book? Biasa kita dengar e-book di luar, orang selalu tanya apa itu e-book. So, e-book adalah sebuah naskah buku yang berbentuk elektronik dibaca dalam platform digital tanpa perlu dicetak sebagai bahan bacaan. Kedua, e-book boleh dimuat naik iaitu di-upload atau dimuat turun iaitu download menggunakan gadget seperti handphone dan juga komputer. Maksudnya bendanya dalam bentuk elektronik dan juga dan boleh diletakkan di dalam platform digital, bukannya dalam bentuk hard copy. Okey. Mengapa kita nak menulis e-book? Ni kita kena tahu dulu. Okay? Sebab hari ni semua orang sibuk nak menulis e-book, nak tulis buku kan. Tapi kita mesti tahu dulu mengapa kita nak menulis e-book. Pertama adalah kerana impian. Kedua adalah ikut kata hati. Ketiga adalah sampaikan mesej pada orang ramai. Kita ada nak sampaikan mesej pada orang ramai. Keempat, kita ada ilmu yang kita nak kongsi kepada orang ramai. Okay? Nak tambah nilai dalam hidup orang lain. Okey, nak buat amal jariah. Contoh nak buat e-book ni bagi percuma kepada masjid, kepada mana-mana, kepada rumah kebajikan ni kan, nak buat bahan bacaan dalam bentuk ilmiah pada hospital, kepada pesakit-pesakit di hospital. Maksud e-book ni tidak perlu di-print. So tidak mengeluarkan modal. So hanya bagi soft copy saja. So boleh bagi buat amal jariah. Okey, sebagai sumber pendapatan. Itu biasalah kebanyakan nak buat sumber pendapatan. Okey, tingkatkan kredibiliti dan juga image. Bila ada e-book ni at least kita ada meniaga ke, ataupun kita ada buat training apa-apa ke, ataupun kita ada buat sesuatu macam kita ketua pada satu organisasi ke, bila kita ada e-book ni, contoh e-book kepimpinan, maknanya semua orang tengok kita ada buku. Sekurang-kurangnya kita ada buku yang tidak bercetak, dan e-book boleh menggantikan buku-buku yang bercetak tersebut. Sebab kita tak perlukan banyak pun kalau nak tingkatkan kredibiliti dan image ni. Okey, yang ke-9, merakamkan bersejarah. Okey, bersejarah kita, kisah hidup kita apa semua tu just boleh jadikan dalam bentuk e-book. Kita juga boleh mendidik masyarakat. Okey, menghiburkan orang ramai. Okey, menzahirkan perasaan dan keinginan dalam diri kita. Okey, ini 12 perkara ini saya kredit kepada Dr. Nurhaiti Yasmin, iaitu penulis buku, mudahnya menulis buku. Saya ambil daripada saya absorb daripada buku beliau dan saya share di sini sebagai modul pembelajaran kita. Ada 12 sebab mengapa kita nak menulis e-book. Okey. Sekarang saya minta tuan-tuan perempuan pilih satu sebab utama mengapa anda mahu menulis e-book dan ingat sampai bila-bila. Saya nak tuan-tuan perempuan dapat saja sebab utama tu, tulis, type dan hantar ke dalam Telegram. Satu sebab utama tu mesti datang daripada 12 perkara ini. Saya ulang tidak boleh daripada keluar daripada 12 ni, mesti ambil daripada 12 perkara ini. Okey, pilih satu, hantar dalam Telegram dalam masa 24 jam. Okey, pilih satu sebab utama mengapa anda mahu menulis dan ingat sampai bila-bila. Kenapa saya nak tahu benda ni? Supaya saya dapat tahu bagaimana saya nak guide tuan-tuan perempuan bila kita masuk ke penulisan nanti. Okey, next. Faedah menulis e-book. Okey, kita menulis e-book ni kena ada faedah je. Okey, alright. Pertama adalah untuk kepuasan. Bila kita menulis ni, faedah ni kita rasa puas. Okey. Kedua adalah kita keyakinan diri kita akan meningkat. Okey, sebab kita yakin bila kita tulis e-book ni, wah, orang baca buku kita. So kita rasa yakin. Ketiga adalah kita rasa penghormatan. Okey, penghormatan bila kita ada buku ni, kita tunjuk kepakaran kita kan. Alright. Keempat, menjadi pakar dalam bidang. Mula-mula orang nampak macam kita ni tak pakar. Contoh macam seorang sahabat saya, dia buat meniaga roti dan juga mengajar orang buat roti. Mula-mula kursus dia tak ada orang join pun. Tapi apabila beliau buat e-book dengan saya, kursus beliau terus orang nampak macam mahal. So ramai orang datang join kursus beliau dan beliau meletakkan harga 150 satu sesi untuk belajar buat roti. Sebelum tu orang tak nampak pun dia pakar. Tapi bila ada e-book, terus nampak beliau seorang yang pakar. Okey, yang kelima, tingkatkan jualan dan juga pelanggan. Ya, betul. Bila kita ada e-book kan, kalau kita e-book kita jadi ejen insurans ke ejen apa, tapi kalau kita ada e-book kita sendiri yang boleh kita berikan kepada bakal pelanggan kita apa semua, dia boleh tingkatkan
meningkatkan jualan dan pelanggan kita. Dan kita boleh jadi popular. Jadi popular ni selalunya orang yang nak jadi influencer. Contoh macam ketua-ketua pasukan dalam perniagaan dalam jaringan. Mereka kena jadi popular. Jadi popular ni penting tuan, jadi influencer. Bila jadi influencer ni boleh menambahkan sumber pendapatan. Nombor 7. Okey. Dan nombor 8 adalah buka peluang kepada perkara lain. Maksudnya bila kita tulis e-book ni, kita boleh buka peluang pada lain. Daripada kita tulis e-book, kita boleh anjurkan kursus. Daripada kita tulis e-book ni, orang boleh ambil kita sebagai konsultan kepada syarikat mereka. Sebab kita ada e-book kan. Contoh kita ada e-book tentang pengurusan akaun. Mungkin orang akan ambil kita sebagai konsultan kepada syarikat mereka. Itulah buka peluang kepada perkara lain. Tapi kalau kita tidak ada e-book, kita tidak ada apa-apa penulisan, siapalah kita untuk orang kenal. Yang ke-9 adalah rahsia memberi. Kita nak memberi sesuatu kepada orang lain. Contoh kisah hidup kita lah. Kita ada pengalaman pahit, pengalaman manis, nak cerita kepada orang. Okay, next. Okey, next adalah kriteria seorang penulis e-book. Okey, untuk penulis e-book ni dia mesti ada kriteria dia. Tak semua orang boleh jadi penulis e-book. Okey, hari ni kita dengar semua orang boleh menulis, betul. Tetapi untuk menjadi seorang penulis e-book, tuan-tuan perempuan perlu bersedia dari segi mental dan fizikal, iaitu pertama adalah biasakan diri dengan trend teknologi digital. Kenapa? Sebab ini buku kita semua berbentuk digital. So kena biasakan dengan trend. Suka tak suka kena biasa dengan trend teknologi, dengan handphone, dengan smartphone, dengan PDF, dengan apa-apa yang benda teknologi ni, kita kena biasakan diri dengan Facebook, dengan Instagram, dengan media sosial, dengan komputer. Kita kena biasakan diri. Sebab apa? Bendanya semua digital. Okey. Kedua, mesti rajin membaca, rajin menulis. Kalau tak rajin membaca dengan tak rajin menulis, macam mana? Just tulis apa yang kita tahu, yang kita boleh catat, kita boleh nampak keliling kita. Lakukan apa yang anda minat ataupun anda tahu. Tulis dulu apa yang anda minat dan anda tahu, baru senang untuk anda nak spark buku e-book pertama. Terutama kepada anda yang dah memang yang belum pernah menulis e-book lagi. Tapi kepada siapa yang memang penulis sebelum ni, mungkin tidak ada banyak masalah lah. Tapi mana-mana yang tidak pernah lagi, kena melakukan apa yang anda minat dan anda tahu dulu. Seluruhnya anda kena korbankan masa. Macam ni, join kursus, kena korbankan masa, balik kerja, balik bertugas, kena korbankan masa untuk belajar. Dan juga pelaburan duit, anda bayar yuran, so kalau tak nak melabur duit, nak dapatkan ilmu, macam mana? Okey, seluruhnya sikap positif, kena positif setiap masa. Okey, tidak boleh negatif. Tuan-tuan perempuan juga perlu berusaha untuk siapkan tugasan, siapkan e-book tersebut. Okey, jangan bertangguh-tangguh, kena berusaha bagi siap, rajin buat kajian. Okey, bila satu kita nak buat tu, kita kena buat kajian, kita kena kaji betul ke tak betul fakta aku ni, betul ke tak betul apa yang aku tulis ni. Buat kajian sikit, tengok dalam internet, cari dalam Google, okey, tengok dalam fakta-fakta yang ada. Okey, contohi penulis yang berjaya. Ramai penulis yang berjaya kat sini. Okey, kita ramai penulis yang berjaya, penulis zaman dulu yang kita kenal kan. Kita boleh jadi Buya Hamka, contoh itu yang berjaya yang tinggi-tinggi lah. Okey, kita tengok keliling kita mana yang berjaya, kita tengok apa yang mereka buat. Okey, banyakkan membaca buku-buku mereka. Dan juga kita mesti berpandangan jauh. Kita kena fikir jauh daripada orang lain. Apa yang hari ni yang orang tak tulis, kita tulis pula akan datang. Okey, kita kena berpandangan jauh. Macam kalau kata kita berfikiran singkat ni, kita rasa macam boleh laku ke e-book aku ni, ada orang nak beli ke, ada orang nak baca ke? Maksudnya kita tidak berpandangan jauh lagi. Okey, yang paling penting tuan tengok yang mana kuning tu, kena buang alasan saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu nak buat, orang tidak kenal saya bukan penulis. Buang 4 perkara ni, insya-Allah tuan-tuan perempuan akan berjaya menjadi seorang penulis e-book. Okey, setakat itu saja dulu buat setakat ni. Alright, saya minta tuan-tuan perempuan tonton berapa kali. Okey, betul-betul hayati apa yang berkenaan dengan diri tuan-tuan perempuan, bagi memastikan tuan-tuan perempuan bersedia untuk menghasilkan karya tuan-tuan perempuan dengan saya dalam masa 2 minggu ini. Okey, lagi 2 minggu. Maksudnya kita dah seminggu, kita dah habiskan dengan dengan teknikal pengenalan. Ini lagi 2 minggu kita akan start menulis. So sebelum itu, tuan-tuan perempuan hayati ini dulu, and then kita akan berbincang di dalam Telegram group. Jika ada apa-apa persoalan, kita bincang dalam Telegram group. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.